Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berjumpa kita hari ni. Okey, untuk bab mula-mula sekali. Bab mula-mula sekali, tingkatan 4, bab 1, pengatur caraan. Okey, awak dah tahu kan? Teacher dah bagi pengenalan. Kita ada 3 bab, pengatur caraan, pangkalan data, interaksi manusia dengan mesin. Okey, yang pertama sekali pengatur caraan. Sebelum kita nak pergi, bila awak tengok pengatur caraan je, awak ingat coding kan? Jadi sebelum kita nak pergi ke coding ni, kita kena belajar dulu. Okey, bukan terus pergi coding je. Okey, strategi penyelesaian masalah. Okey, sekarang kita tengok apa dia masalah. Masalah ni memang berlaku dalam hidup kita, betul? Okey, masalah. Penyelesaian masalah ni adalah proses untuk mengkaji, okey, butiran masalah untuk mendapatkan penyelesaian. Okey, setiap masalah yang berlaku mesti ada penyelesaian. Masalah adalah satu benda yang wajib berlaku. Wajib berlaku dalam hidup kita. Okey, mesti ada masalah. Sakit perut, tanas penuh, masalah. Kan? Lapar, kantin tutup, macam teacher lah ni, masalah. Okey, jadi mesti ada cara dia. Kalau lapar, kantin tutup, bawa bekal, beli siap-siap kan. Okey, jadi sekarang ni kita tengok. Komputer boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah. Kita nak kaitkan penyelesaian masalah ni dengan subjek kita menggunakan komputer. Okey, komputer dan sistem. Dia komputer saja ada, tak ada perisian, tak ada sistem, tak boleh juga. Okey, dengan menggunakan pemikiran computational. Okey, apa dia pemikiran computational pula? Pemikiran computational ni membolehkan kita memahami, okey, memahami masalah yang dihadapi, okey, dan membangunkan penyelesaian yang munasabah apabila kita menghadapi masalah yang kompleks. Masalah ni berkenaan dengan masalah komputer lah, bukan masalah dengan diri kita. Baju ketat nak pergi beli baju, bukan. Okey, itu masalah lain. Ni masalah lain. Okey, kita tengok kemahiran dalam pemikiran computational. Okey, menyelesaikan masalah kompleks dengan menggunakan teknologi komputer. Nampak kan? Menggunakan teknologi komputer. Menyusun, menganalisis dan mempersembahkan data secara logik dan juga sistematik. Kita kena susun dia secara teratur. Bila kita menggunakan teknologi komputer, benda tu teratur molek. Nombor 1 kena buat gapo, nombor 2 kena buat gapo, nombor 3 kena buat gapo. Ada dokumentasi dia. Nombor 1 tu kita kena tulis, kita dokumentkan. Senang untuk rujukan akan datang. Okey, yang ketiga, menterjemah data melalui konsep peniskalaan. Seperti kita buat model, simulasi. Okey. Kita akan buat ni, kita akan buat belakang ni ke semua kemahiran ni. Okey, yang keempat, menyelesaikan masalah melalui pemikiran algoritma. Langkah demi langkah. Okey, step by step algoritma. Algoritma ni dia ada dua. Pseudocode dengan carta alih. Carta alih. Okey. Jadi kita akan guna ni algoritma dengan coding berpisah tiada. Okey. Kemudian yang kelima, mengenal pasti, menganalisis dan melaksana penyelesaian. Bila kita dah ada cara macam mana nak tu, kita akan melaksanakan penyelesaian dia lah. Mungkin mencapai matlamat untuk mendapatkan kombinasi langkah dan sumber yang paling cekap dan berkesan. Okey. Yang keenam, mewujudkan budaya pemikiran aras tinggi untuk membantu membina pengalaman yang kekal. Apabila kita guna pemikiran computational, pemikiran kita tidak kata, okey, aku lapar nak makan. Lapar pergi kantin. Tak, itu benda biasa. Adik kita yang kecil lapar nak makan, nak susu kan. So ni lebih kepada masalah yang kompleks. Okey. Boleh Okey, kita tengok seterusnya.
Mengapakah perlunya strategi dalam penyelesaian masalah? Okey. Yang pertama, strategi ni akan meningkatkan kemahiran berfikir kita. Semakin banyak masalah, otak kita akan berfikir. Otak kita ni Allah jadikan super hebat. Okey? Kita kena gunakan, jangan masalah, ada banyak masalah, tidur. Tak boleh. Kita kena rangsang otak kita ni untuk berfikir. Otak kita ni dia perlu berfikir, dia perlu bergerak, barulah dia cergas. Okey. Yang kedua, membantu pengembangan sesuatu konsep. Ada satu konsep, kita pecahkan. Okey? Kita pecahkan dia. Untuk dia lebih berkualiti, lebih difahami oleh orang. Okey, mewujudkan komunikasi dua hala. Okey, macam teacher buat video sekarang ni, komunikasi satu hala. Kalau dalam kelas nanti baru ada dua hala. Ataupun Google Meet dua hala. Okey, jadi teacher memilih untuk dua hala. Tapi bila PDPR ni kadang-kadang masalah lain. Jadi tu sebab teacher buat video. Jadi terpaksalah menggunakan satu hala. Okey. Komunikasi dia mesti dua hala. Kalau duduk rumah, mama nak duit, lepas tu mak bagi duit. Lepas pada tu, apa komunikasi kita dengan mak? Kita kena bercakap. Wujud, mama ada masalah lah ini. Masalah apa? Putus dengan gawe. Siapa suruh gawe? Itu kita panggil komunikasi dua hala. Okey. Kalau dari segi komputer pula, kita dengan network, dengan rangkaian. Kalau kita pakai sistem, kita buat satu sistem. Kita buat siapa nak guna sistem tu. Itu kita panggil dua hala. Okey. Kemudian yang keempat, menggalakkan pembelajaran kendiri. Jadi bila kita ada masalah, bila kita pandai menggunakan pembelajaran kendiri, masalah kita ni akan selesai. Kita cari YouTube, kita cari cikgu, kita tanya sikit-sikit apa yang kita tak faham. Yang selebihnya kita belajar sendiri. So, bila kita ada cara yang ni, okay, kita ada cara ni, menggalakkan kita pembelajaran kendiri, so semakin lama kita semakin pandai. Okay, satu contoh. Pembelajaran kendiri ni, teacher mengait, crochet, buat bag, buat cadar, buat alas oven ke alas TV kan. Dulu mama teacher, arwah mama teacher pandai buat, nak ajar. Tak sukalah, tak nak lah mama, payahlah nak pegang. Kalau perempuan tahu kan, kita mengait, kita crochet. Bila teacher dapat anak perempuan, cantik kan, anak perempuan ni kena cantik-cantik, comel-comel kan, pakai dia punya scarf. Mulalah teacher nak belajar. Nak belajar kat mana? Siapa nak ajar? Kawan-kawan kat sekolah nak ajar dia, orang pun banyak kerja. So, teacher pun buka YouTube, teacher belajar. Daripada basic, daripada A sampai Z. Okay? Carilah YouTuber yang mana yang memuaskan hati kita. Biasanya nak belajar ni, biasanya dia Mak Saleh lah. Kecek tu dia lebih faham. Dia tidak berputar belik. Nak bandingkan dengan Indon. Orang Malaysia jarang buat video. Jadi belajar-belajar dan teacher boleh belajar. Lepas tu nak beli barang tu, beli online lah. Tak ada kat Kelantan kita ni barang-barang crochet yang okey lah. Maknanya yang tidak berbulu ke kapur kan, benang yang tidak berbulu kan, tak ada kat sini. Jadi beli online. So, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Itu kita panggil pembelajaran kendiri. So, teacher tak ada cikgu pun mengajar crochet ni. Belajar sendiri. Tapi bila kita ada kemahuan, semuanya akan jadi okey. Okey, next. Ini teknik pemikiran computational. Okey, teknik. Kalau ada ambil ASK dulu, awak akan jumpa benda ni. Dan tambahan baru, algoritma. Okey. Ini adalah 4 teknik yang kita akan belajar. Okey, yang pertama sekali teknik leraian. Memecahkan satu masalah kepada benda yang paling kecil untuk mudah. 1, 2, 3, 4. Selesaikan satu dulu. Selesai satu, selesai dua. Selesai yang kedua, selesai yang ketiga pula. Lepas tu selesai keempat. Secara tak langsung, semua masalah kita tu selesai. Itu kita panggil teknik leraian. Kenapa teacher ajar ni laju? Sebab ni basic je. Teknik-teknik ni kita akan jumpa nanti dengan lebih teknik algoritma ni kita akan jumpa dengan lebih detail. Teknik-teknik yang lain ni teacher nak awak yang buat kerja. Bukan teacher Okey, teknik pengecaman corak pula kita ambil benda yang penting. Okey, keputusan yang penting, yang kurang penting kita akan ketepikan. Jadi yang penting ni lah kita akan guna dulu
untuk menyelesaikan masalah-masalah kita yang ada. Okey. Kemudian teknik peniskalaan. Dia lebih menjurus kepada kita ambil sorry. Teacher dah silap ni. Peniskalaan ni benda penting ni. Kita ambil aspek penting untuk kita buat satu-satu model. Aspek penting. Aspek penting yang kurang penting kita ketepikan. Okey, contohnya macam kita nak makan nasi. Tapa ni duduk kat hutan. Okey. Sekarang ni kita jumpa buah. Air tak ada. Boleh tak kita makan? Kalau kat rumah mak suruh basuh apa semua kan? Jadi, pentingnya apa? Makanan. Makan je lah. Sebabnya kita petik buah daripada pokok kan? Kita lap-lap, kita makan. Tak ada air pun tak apa, kita boleh makan untuk melangsungkan kehidupan kita. Kalau tak makan, kita letih, kita lelah, tak boleh nak jalan dekat hutan. Okay, jadi benda penting untuk hidup. Okey, kemudian pengancaman corak ni apa dia? Dia persamaan dengan perbezaan. Pengancaman corak ni perbezaan dengan persamaan. Apa persamaan sesuatu model? Dia lebih kepada sama ke apa? Kalau basikal, dalam buku teks awak ni ada kalau basikal, dia mesti ada handle, tempat pegang, ada tempat duduk, ada tempat kayu. Beza dia, ada setengah basikal ada loceng, ada setengah tak ada, ada setengah basikal ada bakul, ada setengah yang tak ada. Okey. Jadi teacher akan bagi kerja ni, teknik pemikiran computational. Nanti teacher akan bagi kerja dekat awak. Okey, nanti selepas ini. Alright, penerangan ringkas. Inilah. Memecahkan masalah kepada bahagian yang lebih kecil dan juga terkawal. Ini teknik leraian. Teacher dah berbual ke atas. Pengancaman corak mencari persamaan antara masalah dan dalam masalah. Persamaan. Dia ada persamaan, ada perbezaan. Peniskalaan. Peniskalaan adalah penting supaya dapat menjana penyelesaian tepat. Penyelesaian tepat. Sebab dia ada penyelesaian tepat, maknanya dia ada idea yang penting, ada yang kurang penting. Apa benda penting yang perlu kita laksanakan? Okey, untuk algoritma pula membangunkan penyelesaian masalah langkah demi langkah. Ni awak teacher kata kita wajib buat, dia ada dua. Satu pseudocode, satu carta alih. Okey. Ini memang wajib kita guna sebagai kita punya mereka bentuk atau cara. Yang lain ni kita guna dekat dalam fasa analisis masalah. Kita guna juga, cuma ini yang paling penting sekali. Okey, seterusnya ciri-ciri penyelesaian masalah berkesan. Okey, nak selesaikan masalah secara berkesan. Okey, dia ada ciri-ciri dia. Okey. Dia melibatkan 3 benda. Pertama, kos. Yang kedua, masa. Yang ketiga, sumber. Okey. Nak selesaikan masalah kan? Kita nak buat satu projek. Kita ada satu projek. Macam awak form 4 ni kena buat projek. Okey. Awak kena ambil perhatian ni 3 kos ni. 3 benda ni. Okey. Kos ditarifkan sebagai sahaja harga yang perlu dibayar untuk memperoleh, mengeluar dan menyenggara. Bila kita nak buat satu projek, of course wajib mesti kena ada kos, duit. Berapa banyak nak pakai nak selesai satu masalah? Kena ada kos. Okey. Kemudian masa. Penyelesaian masalah secara berkesan yang melibatkan masa merujuk sesuatu projek yang disiapkan mengikut masa yang telah ditetapkan. Okey, macam teacher Oyak. Katalah teacher bagi kerja. Okey, teacher nak siapkan kerja sekolah ni dalam masa 1 minggu. Okey, projek kalau teacher buat video ke 1 minggu. So, awak kena tengoklah masa. Kalau 1 minggu ada 7 hari. Hari pertama cari bahan. Hari kedua cari bahan. Hari ketiga dah start cari peralatan yang guna untuk buat video. Okey. Kemudian hari ketiga, keempat. Okey, dah start buat rakam video. Hari kelima dah boleh edit. Terlebih masa ke video kita konten dia tak okey ke, edit dekat situ. Hari ke-5 kita run balik. Kita suruh adik kita dengar, suruh mak kita dengar, ayah kita dengar, okey ke tak? Hari yang ke-6 kita pun releasekan kita punya video tu, hantar dekat teacher. So semua tu kena memerlukan masa.
Bukan kata satu hari siapkan satu video. Itu sebab video awak, kerja sekolah awak tidak berkualiti. Cikgu bagi masa 7 hari, benda yang susah bagi masa 7 hari. Buat dalam masa 1 hari. Mana otak kita nak bergerak? Penat tu nak buat ni, nak buat tu, nak buat ni. Dia kena ikut flow. Barulah projek yang dilaksanakan mencapai maksud dan awak pun puas hati. Okey. Itu dari segi masa. Kemudian dari segi sumber. Stok, wang, bahan mentah, staff. Okey, kita nak buat video macam teacher Oyak kan, contohnya video. Kos ni maksudnya kos ni kalau awak nak hantar kat teacher memerlukan kos lah kan. Guna internet kan. Berapa data awak guna. Masa tadi teacher dah terang. Okey, kemudian sumber. Apa sumber? Sumber awak handset, buku teks, apa lagi sumber? Lagu, perisian lagu. Okey, ada lagu MP3 awak nak masuk dekat dalam video awak. Ini kita panggil sumber lah ni. Sumber yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kita. Okey. Okey, kita tengok lagi kos. Teacher dah terang tadi. Berupa wang, masa, tenaga. Kalau kita ada tenaga, teacher suruh buat video. Okey, satu minggu kita tak mampu buat. Kita upah orang. Upah orang kena bayar duit. Tenaga. Okey, tenaga kerja yang melaksanakan projek kita. Okey. Projek yang dilaksanakan mengikut tempoh yang normal ialah projek yang dilaksanakan mengikut masa dan kos yang diperuntukkan. Katakanlah kita peruntukkan RM30 untuk siapkan satu video. Video pendek teacher suruh buat. RM30. Kalau kita lewat daripada masa, okey, kos masa tercepat, crashing cost, ialah usaha yang maksimum untuk menyelesaikan projek dalam masa terpendek. Semakin pendek awak siapkan projek, kos ni daripada RM30 dia akan kurang. Nak beli air, nak beli tu, nak beli ni. Tapi kos masa siap tercepat dia akan meningkat apabila tempoh masa projek menurun. Jadi bila projek kita makin menurun, makin panjang masa, so kos masa tercepat ni akan meningkat. Sepatutnya dalam masa 7 hari, just nice. Kalau awak hebat mungkin awak boleh siap dalam masa 5 hari. Mungkin 1 hari memang tak akan berkualiti. 2-3 hari. Tapi bila awak boleh siap dalam masa 5 hari, kos pun akan menurun. Tapi kalau awak main leka-leka apa semua, main dengan 10 hari, dah jadi buang masa lewat. Nak ngaji subjek lain lagi. Nak buat video sampai ke 2 minggu. Video pendek je. Itu kita panggil kos. Okey, kemudian masa. Masa ni memainkan peranan penting. Okey. Aktiviti pelaksanaan yang tertunda atau lambat disiapkan akan meningkatkan kos. Okey. Penyelesaian masalah yang memerlukan masa tersingkat seperti keperluan menyiapkan projek dalam jangka masa terhad juga melibatkan peningkatan kos. Okey. Bila awak lambat siapkan projek, kos meningkat. Itu memang benda yang kita semua tahu. Okey. Penambah bila kita, okey, contohnya kalau projek awak sendiri video tu awak seorang, tapi ada juga awak memerlukan adik ke nak pegang kamera kan, kita memerlukan tenaga pekerja. Kalau adik kita masa tu dia tengah buat kerja sekolah, tengah PDPR juga, siapa nak buat? So masa awak daripada 1 hari dah jadi 2 hari. Maknanya benda tu bergerak kalau awak tak sistematik menggunakan masa yang betul. Okey. Masa pula biasanya kita akan guna cartagan. Okey, awak boleh baca dalam buku teks ada. Jadual perancangan yang dapat melihat perkembangan semua aktiviti projek yang dipaparkan mengikut tempoh masa. Itu kita panggil cartagan. Biasanya untuk masa ni kita akan guna cartagan. Yang popular lah semua orang buat. Sebelah kiri carta ialah senarai aktiviti. Okey, bentar lagi kita tunjuk. Sebelah kiri adalah senarai aktiviti. Ini adalah tempoh masa. Kita nak siapkan kita punya kerja ni lah, ni kerja. Okey. Okey, menyelidik. Dia buat 17 hari bulan. Okey. Kemudian mengedar soal selidik. 17 hari bulan 2.
menemu ramah 17 hari bulan 3. Semua ni secara sistematik. Okey? Boleh? Okey. Kemudian adalah sumber. Sumber ni awak boleh tengok dalam buku teks ni. Teacher ambil daripada buku teks ni belakang ni. Okey. Sumber. Okey. Bila kita buat projek, teacher bagi awak kerja untuk buat video. Tanggungjawab awak untuk mencari sumber awak sendiri. Awak kena ada handset. Kalau tak ada handset, awak kena ada komputer. Nak rakam kan? Tapi teacher rasa handset semua orang ada semua. Okey. Tak ada yang tak ada handset. Okey, tinggal lagi canggih ataupun tak. Jadi, apabila pembaziran sumber dapat dielakkan dengan perancangan yang rapi, masalah kos tu kurang lah. Kita lebih, aku nak suruh adik aku ada 2 orang nak bagi dua adik terlibat. Jadi, kita mesti kena belanja dia makan. Belanja makan. RM5, seorang RM5, dah RM10 kos kita. Bila kita nak guna sumber tenaga, mesti nak bayar pula dia. Okey? Jadi kita kena gunakan sumber dengan cermat. Selagi boleh kita tak guna orang, kita pakai stand pegang handset tu untuk rakam kita, gunalah stand. Bila guna orang ni leceh, duit lagi, tak kena dengan jiwa kita. Mu ni biar pegang molek kat sikit telefon ni. Kita nak marah. Jadi kena perancangan yang molek menggunakan sumber. Okey. Kemudian okey, ni yang terakhir lah. Proses penyelesaian masalah. Proses penyelesaian masalah melibatkan langkah-langkah yang sesuai dan bergantung kepada jenis masalah yang ingin diselesaikan. Ada 8 proses yang awak kena go through, yang awak kena hafal. Okey, tadi ni kan, kos masa sumber. Okey, awak kena tahu dia punya definisi, yang selebihnya awak cuba olah sendiri. Okey. Kita tengok pula kepada proses penyelesaian masalah. Ada 8 proses. Okey. Yang pertama. Okey, proses nak selesaikan masalah. Yang pertama, kita kumpulkan dan analisis data. Murid perlu mengumpul data tentang punca dan skop masalah serta mengenal pasti hal yang berikut dalam sesuatu situasi. Okey. Kita ada satu masalah. So kita kena kumpul data. Apa berkaitan dengan masalah kita tu? Okey. Contoh tadi nak buat video. Kena buat video tentang Hari Merdeka. Kita kena kumpul data lah. Bila Hari Merdeka, kita kena ada bendera Malaysia. Kita kena tahu bila merdeka. Kita kena ada gambar video merdeka. So kita kena kumpul data segenap apa data yang ada berkaitan dengan tajuk video yang kita kena buat. Okey, yang kedua, tentukan masalah. Murid perlu mengenal pasti masalah yang paling utama yang perlu diselesaikan. Okey? Mula dia ada masalah pertama, lepas tu apa masalah yang seterusnya. Okey. Bila nak buat video, dekat mana awak nak rakam video? Masalah juga tu. Dalam bilik ke, dekat taman sekolah ke? Cari masalah. Kalau taman sekolah, royak dengan cikgu, saya nak guna taman kubur tu ke, nak buat masalah, nak rakam video, boleh ke tak? Hari cuti, kena royak dengan jaga, kena buat surat ke tidak? Kita kena kenal pasti apa masalah yang ada. Okey. Kemudian jana idea. Menyenaraikan beberapa idea untuk menyelesaikan setiap masalah. Okey. Kita dah ada masalah, kita jana idea untuk selesaikan masalah nombor 2 ni. Macam tempat tadi kan, tempat. Okey, nak buat kat sekolah. Nak buat kat sekolah, kena ada surat kebenaran. Okey, teacher tolong buat, awak sign. Aku janji nak jaga kawasan sekolah, bagi bersih, apa semua kan. Itu kita panggil jana idea. Okey, itu idea baru. Jana penyelesaian. Murid hendaklah menyenaraikan beberapa idea atau langkah semasa merancang penyelesaian. Guru perlu mengenal pasti murid telah menjana sesuatu rancangan penyelesaian sesuai. Okey. Dah siap ada tempat. Okey, tengok pula awak punya video. Apa awak punya konten. Okey, apa awak konten? Okey, cikgu, kita rasa kita nak buat macam ni. Video kita ni kita rasa kita nak buat 10 minit. Teacher kata jangan. Siapa nak tengok video 10 minit pasal merdeka? Boring. Buat ringkas sahaja. Dalam masa 2 minit,
padat dalam tu. Jadi ini penyelesaian dia. Step by step. Okey. Kemudian dah siap dah ada, kita tentukan tindakan yang terbaik kita nak guna. Okey, buat pilihan yang terbaik daripada senarai idea yang kita ada. Okey. Saya rasalah cikgu kita nak guna, teacher kita nak guna handset lebih terbaik. Sebab kita tak, komputer kita ni tak berapa nak okey. Okey, guna handset. Kalau rasa guna handset, guna apa? CapCut ke, guna, teacher tak pandai. Teacher honestly wayak, teacher memang tak pernah buat video pakai handset. Rakam video ada, buat video tak pandai sebab teacher dah biasa guna laptop. So teacher rakam video guna laptop. Okey. Dah tentukan tindakan mana yang kita nak guna, kita pun laksanakan penyelesaiannya menggunakan pelbagai alat dan teknik yang dipilih untuk melaksanakan penyelesaian. Okey. Dah laksana penyelesaian, kita buat penilaian. Betul ke tidak aku buat ni? Ada salah sikit ke? Penilaian aku ni, masalah yang aku selesaikan tadi okey ke tidak? Ada slack dekat mana? Ada masalah dekat mana? Kita baiki dekat sini, dekat buat penilaian. Okey. Kita nilai. Bila kita dah tahu ada masalah, ada penambahbaikan, okey, nak kena buat. So kita buatlah langkah ke-8. Setiap penyelesaian yang dilaksanakan perlu ditambah baik jika masih terdapat kekurangan. Okey? Jadi maknanya 8 step ni awak kena laksanakan. Okey, awak kena tahu 8 step ni, awak kena hafal, barulah awak boleh olah ayat dengan baik. Okey? Jadi teacher rasa video teacher sampai setakat ini sahaja. Sebelum teacher bagi kerja, teacher harap awak faham dan boleh melaksanakan. Nak bagi masalah kat awak lah ni. Jadi awak selesaikan mengikut teknik yang teacher ajar. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.